kita masih lagi lihat orang yang sekarang telah divaksin masih ada kena tahap 1, tahap 2 sebagai almost 90%. Bakinya tahap 3. 0.06% pergi ke tahap 4 dan 0.04% pergi tahap 5. Sangat kecil. Macam mana doktor andaikan bahawa berlaku juga bolos 1 dan 2, bagaimana ada 3, 4 dan 5? Sebab orang belum faham. Ini pertama kali doktor bagi tahu kata virus ini akan ada untuk menyesuaikan diri. Saya minta doktor elaborate harap penonton faham. Bahawa 1 dan 2 bila berlaku bolos 3, bolos 4, bolos 5 walaupun divaksin. Sebab dalam pemahaman konservatif, kerana kita gagal mendapat maklumat yang jelas seperti mana doktor sebagai seorang pakar virologi ni, boleh doktor jelaskan juga bahawa akan berlaku jangkitan semula. Dan kemudian doktor kata bahawa dalam apa jua keadaan, sekebiasaannya virus akan menyesuaikan diri kerana virus ni memerlukan manusia. Dia tidak datang dengan niat yang jahat untuk membunuh. Cuma kadang-kadang dia tak dapat menyesuaikan diri, dia telah menjadi pembunuh. Kemudian kita vaksinkan diri kita. Kita kelaskan dulu jadi tahap 1, tahap 2, bolos sedikit dengan tahap 3, sangat minimal dalam tahap 4, dan sangat minimal 0.04% dalam tahap 5. Yang itu yang kalau kita lihat tahap 1 dan tahap 2 tu membezakan dia adalah tahap 1 biasanya yang kena jangkitan tetapi tidak bergejala. Yang itu tahap 1 lah biasanya ya. Jadi maknanya seperti saya katakan tadi, virus itu dia bila dia menjangkiti seseorang, dia tidak berniat virus ni tak boleh fikirlah macam kita, tetapi seolah-olah begitulah ya. Tidak berniat untuk merosakkan host sebab virus itu memerlukan host yang sihat. Ya, kalau virus itu menjangkiti, seperti saya katakan tadi, menjangkiti menyebabkan manusia itu sakit yang teruk, virus itu tidak boleh menular lagi. Sebagaimana kita tahu, ya, apabila seseorang itu sakit teruk, dia disimpan di hospital. Apabila dia disimpan di hospital, virus itu tidak boleh membiak lagi. Ya. Adalah tujuan virus dia nak berkembang. Tujuan virus ni satu je, dia nak berkembang biak saja, menularkan, menjangkiti seberapa ramai yang boleh, untuk memastikan virus itu terus berada bersama manusia. Sebab itu kebanyakan 80% pada jangkitan adalah tahap yang pertama, yang mana apabila dijangkit dia tidak sihat sedikit dan selepas itu dia akan pulih seperti sedia kala. Tetapi pada masa itu juga dia telah merangsangkan sistem imun yang mana kita nanti telah ada antibody untuk melawan virus itu sekiranya kita dijangkiti di hari kemudian. So tahap kedua biasanya apabila mereka itu telah dijangkiti dan mempunyai gejala, tetapi gejala yang ringan, ya, yang mana mereka itu tidak ada sesak nafas dan sebagainya, tidak ada masih boleh bernafas dengan baik dan sebagainya. Tahap kedua, ya, jadi kebanyakan pada tahap 2 itu juga akan pulih seperti biasa, ya. Jadi tahap 1 dan tahap 2 tadi dia ada gejala sedikit, dan tahap ketiga itu apabila dia telah mempunyai kesukaran untuk bernafas tetapi tidak memerlukan bantuan rawatan rapi di hospital. Ya. Sebab tu kalau kita lihat Kementerian Kesihatan dia kata tahap 1, 2 dan 3 dia kata kuarantin saja di rumah dulu, ya. Sebab kita mengharapkan sistem imun kita boleh melawan jangkitan virus itu. Sebab itu adalah penting untuk ditekankan untuk kita melawan sebaran jangkitan virus, bukan saja jangkitan virus SARS-CoV-2 atau virus yang menyebabkan jangkitan COVID-19. Semua virus yang kita sebenarnya berhadapan dengan banyak virus-virus lain selain daripada COVID-19, ya. Jadi untuk kita melawan jangkitan virus itu, ketahanan imuniti semula jadi yang kuat, yang amat kita mesti tekankan supaya kita tidak masuk ke fasa keempat, yang kelima, yang mana bila fasa keempat itu dia telah memerlukan rawatan rapi lebih di hospital, dan yang kelima itu memerlukan bantuan saluran pernafasan, ya. Jadi kalau boleh, ya, kalau kita lihat, ya, virus itu hanya menyebabkan jangkitan pada tahap 1, 2, ya, dan sedikit bolos mata tadi, ya, anda kata masuk bolos ke tahap 3, 4 dan 5, tetapi adalah kadar yang kecil. Ya, jadi apabila kita telah mendapat vaksin itu, ya, vaksin itu seperti saya katakan tadi, dia menguatkan sistem pertahanan imun kita supaya kita tidak masuk pada tahap 4 dan 5 tadi, ya. Walaupun ada 1-2 yang terlepas, 1-2% yang kecil yang terlepas, walaupun telah menghadapi 2 dos itu sendiri, tetapi jumlahnya adalah amat kecil. Contohnya kalau kita lihat di United Kingdom, ya, yang mana vaksinasi mereka telah mencapai lebih daripada 70%. Apabila mereka dilanda oleh penularan wabak virus varian yang dipanggil Delta itu sendiri, kadar kematiannya yang berlaku adalah amat rendah, ataupun kadar mereka memerlukan rawatan rapi itu adalah rendah walaupun jangkitan tinggi. Kalau kita tengok Euro Cup itu,
ramai yang telah pergi ke stadium dan sebagainya, dan mereka telah menjangkakan kadar positif jangkitan akan naik selepas ini, tetapi mereka tidak menjangkakan kadar kematian akan melonjak seperti dulu. Ya, mereka sudah pastinya ada yang mati, tetapi kadarnya adalah lebih rendah daripada kadar yang sebelum ini, yang mana jika itu berlaku, ya, sistem hospital itu mungkin boleh menangani kerana kadar yang memerlukan rapi itu adalah rendah. Jadi yang itu tujuan kita memberikan vaksin, ya. Ingat, kita mesti ingat, vaksin bukan untuk memberi kekebalan. Vaksin hanyalah sekadar untuk mengurangkan kebarangkalian seseorang itu akan menghadapi jangkitan yang teruk. Yang saya masukkan teruk yang mana yang tahap 4 dan 5 itulah. Ya, tetapi masih ada juga yang tetap akan dijangkiti pada fasa pertama dan kedua. Ya, dan ada sejumlah kecil fasa ketiga. Yang sejumlah yang amat kecil lagi, ada juga yang akan menghadapi memasuki fasa 4 dan 5 walaupun telah menerima 2 dos. Kerana kita mesti ingat, ya, apakah yang menyumbang kepada mereka ini menjadi teruk. Pertamanya, mereka ada yang dipanggil, selalu kita dengar, ya, kalau KKM cakap, dia kata comorbidity. Comorbidity ini adalah maknanya faktor-faktor yang boleh menyumbang kepada seseorang itu lebih teruk apabila dijangkiti oleh virus. Contohnya, dia kata tekanan darah tinggi, ya, kencing manis, atau memang dia sudah lemah ataupun sistem pertahanan imun dia lemah, ya. Jadi ataupun dia ada penyakit-penyakit lain yang menyebabkan daya ketahanan atau daya imun itu sendiri telah secara semula jadinya rendah. Ya, sebab itu kita kena tekankan, adalah penting bagi kita, ya, memastikan sistem ketahanan imun kita itu kuat. Caranya bagaimana? Caranya untuk kita melakukan exercise selalu, ya, beriadah selalu, tidur yang cukup, pemakanan yang betul, ya, iaitu adalah penting. Menjaga kesihatan seperti biasalah, seperti kita digalakkan menjaga kesihatan supaya apabila kita pemakanan kita baik, kita selalu exercise, ya. Jadi apabila kita lakukan, sistem imun kita itu kuat. Jadi apabila kita dijangkiti, insya-Allah kita tidak melebihi daripada fasa yang ketiga tu. Jadi itu yang penting, ya, yang kita nak tekankan.